Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengerusi tetap yang saya kasihi dan saya hormati, yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia para pegawai Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Barisan Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, wakil-wakil ahli Majlis Tertinggi UMNO, yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, wakil mahasiswa, mahasiswi, perwakilan-perwakilan saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah bertenang Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berkuasa ke atas setiap sesuatu, yang Maha mengetahui, dan dengan berbekalkan sifat Rahman dan Rahimnya, hari ini 12 Januari tahun 2023 bersamaan dengan 19 Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Sekali lagi saya berdiri di sini tampil bersama suara akar umbi Puteri UMNO Wilayah Persekutuan. Semoga perjumpaan kita pada hari ini dilimpahi rahmat dan diakhiri dengan keberkatan. Dengan itu, serangkap pantun saya mulakan. Bersimpul kasih, bertaut hati, beradab sopan, menjunjung adab resmi. Selamat datang perwakilan dan pemerhati. Semoga semangat perjuangan kita terus bersemi. Hadirin saudari yang saya hormati sekalian, kita telah meninggalkan tahun 2022 dengan pelbagai kenangan manis, pahit, berliku-liku, susah dan senang sama seperti mana kita tinggalkan tahun-tahun sebelumnya. Kini tahun baru menjelang, namun bukanlah sesuatu yang baru bagi kita semua untuk mendepani cabaran demi cabaran dalam mengharungi kehidupan dan perjuangan parti. Setiap dari hambanya tidak akan terlepas dengan ujian di dunia. Tidak dapat dinafikan, ada ketika di kalangan kita rasa lelah, hampir rebah dan kadang-kadang hampir mengalah kerana ujian yang diterima amat berat. Kita perlu terima bahawa ujian tetap akan silih berganti sehingga mati. Sedar tidak sedar, 20 tahun penglibatan saya dalam arena politik sebagai pemimpin wanita muda berplatformkan akar umbi Puteri UMNO. Apabila ujian yang melanda dikala jatuh, kita bangkit semula dengan keberanian. Apabila kita sakit dan dilemahkan, kita pulih dengan tekad dan semangat. Daripada Anas Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan bergantung kepada betapa besarnya ujian, dan apabila Allah cinta kepada sesuatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang redha, maka baginya keredaan Allah. Namun barang siapa yang murka, baginya kemurkaan Allah. Hadirin saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian yang Allah turunkan kepada kita sebagai hamba-Nya, janganlah kita berputus asa dan menyerah kalah, lebih-lebih lagi dalam perjuangan yang kita tanam dalam hati dari awal lagi, iaitu agama Islam, bangsa Melayu dan negara Malaysia. Saya kagum dengan semangat perjuangan wanita muda yang masih ada di hadapan saya pada hari ini, di dalam dewan ini, di dalam dewan sebelah ataupun di mana jua berada di seluruh negara Malaysia. Walaupun kerajaan di bawah pimpinan UMNO sudah tumbang untuk kali keduanya, semangat dari akar umbi inilah kekuatan UMNO pada masa hadapan. Saya percaya semangat yang dibawa oleh setiap ketua puteri, jawatan kuasa puteri bahagian maupun cawangan tidak goyah walau sedikit pun dengan ujian dan cabaran UMNO pada hari ini. Kita akur dengan kekalahan, namun kita tidak beralah dari kekuatan. Walaupun rakyat semakin hilang kepercayaan kepada Barisan Nasional dalam PRU yang lepas, namun pemimpin UMNO yang masih mempertahankan martabat perjuangan UMNO terus setia walaupun perit demi solidariti parti, sedaya upaya duduk semeja mencari persefahaman dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran negara. Hadirin saudari yang saya kasihi sekalian, saya tahu politik itu bukanlah perkara yang remeh dan mudah. Kedudukan sebagai pemimpin adalah amanat dan mandat dari rakyat. Di sini saya ingin ingatkan
Saya bersama sahabat-sahabat di Akar Umbi inilah yang selalu dihujani pelbagai tomahan, penghinaan, sindiran dan macam-macam lagi apabila pucuk pimpinan mula bertelagah dan berpecah. Apa yang lagi menyedihkan, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden yang bermati-matian selama ini mempertahankan UMNO ketika kerajaan BN jatuh, dilemparkan dengan pelbagai spekulasi buruk di dalam dan di luar institusi. Ya, benteng pertahanan institusi UMNO ketika itu lemah. Pelbagai tanggapan yang negatif tidak ditangkis dengan cepat. Isu dalaman yang sepatutnya diselesaikan secara profesional dibongkarkan oleh golongan yang diibaratkan duri dalam daging. Imej UMNO dipersendakan, sedangkan UMNO inilah yang telah menyeraju kerajaan Malaysia sehingga disegani di mata dunia. Janganlah kita lupa dan buat lupa. Yang menjadi persoalan hangat, adakah prinsip integriti ini hanya dilihat dan dipersoalkan apabila UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan? Bagaimana dengan integriti mereka yang menjadi dalam perpecahan dalam parti UMNO itu sendiri? Kita semua mahu yang terbaik untuk semua ahli UMNO, tidak kira pangkat dan jawatan. Apa pun tindakan dan pelan perancangan pucuk pimpinan haruslah memanfaatkan parti, ahli UMNO dan demi rakyat. Hadirin saudari yang saya hormati, tahun 2023 bakal menyaksikan peralihan ramai ahli puteri UMNO ke wanita UMNO. Sejak tahun 2018 sehingga kini, puteri UMNO tidak lagi kelihatan seperti anak bongsu yang manja dalam keluarga besar UMNO. Malah, puteri UMNO telah menonjolkan pemimpin-pemimpin yang berani, cekal dan berwibawa dalam menggalas tugas dan tanggungjawab tidak kira masa dan di mana. Terutama sekali dalam gerak kerja pilihan raya kecil, negeri maupun pilihan raya umum. Apabila kita menang dalam pilihan raya kecil dan negeri, kita sorak gembira. Tapi apabila kita tewas dalam pilihan raya umum, ramai yang gopoh menyalahkan Datuk Seri Presiden UMNO seolah-olah kekalahan ini semuanya berpunca dari beliau saja. Sedangkan dari awal lagi kita nampak serangan demi serangan dari pelbagai pihak terhadap beliau, pucuk pimpinan dan seluruh UMNO yang menyebabkan rakyat mulai kurang selesa dan menyukarkan untuk meraih kepercayaan pengundi, khususnya anak-anak muda. Tambahan lagi, apabila pengundi muda dikelirukan dengan kuasa wang, yang memburukkan keadaan lagi, apabila pengkhianat bersetongkol dalam politik wang, siapa yang bagi jumlah paling banyak, dialah yang dapat undi paling banyak. Apa nak jadi dengan masa hadapan politik anak muda jika sekarang sudah kotor dengan politik wang? Yang sudah terjadi telah pun terjadi. Sebagai hamba Allah yang tidak sempurna, perbaikilah segala kesilapan akibat tersalah langkah. Sebagai institusi parti yang bermaruah, tindakan yang sewajarnya perlu disegerakan ke atas mereka yang menconteng arang di muka bagi memastikan imej parti UMNO terpelihara dan tidak terus tercela. Bak kata puteri UMNO wilayah, it's better late than never. Dengan izin, hadirin saudari yang saya kasihi, sebelum saya mengurat langkah meninggalkan puteri UMNO bersama sahabat-sahabat yang sudah pun terlajak usia dengan saya suka mengingatkan kepada adik-adik yang menerajui puteri UMNO selepas ini, ambillah iktibar dari setiap ujian yang kita sama-sama harungi. Kita sama-sama bersusah payah mengharungi perik getir dalam kesetiaan parti. Janganlah hanya mengejar jawatan semata-mata untuk mendapatkan kedudukan dalam parti. Tapi tanamlah rasa tanggungjawab demi parti mempertahankan agama Islam, bangsa Melayu dan negara berperlembagaan. Sesiapa pun yang diangkat sebagai pemimpin, tanamlah rasa hormat. Janganlah menjadi batu api dalam sekam dan gunting dalam lipatan. Daripada petikan salah seorang tokoh Islam terkenal, Syed Abdul Qadir Al-Jalani. Dengar ya. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Nah, gunakanlah platform yang sesuai dan keadaan yang betul untuk bersuara lantang demi kebaikan bersama dan parti.
kuatnya ukhuwah kita, maka kuatlah parti UMNO kita. Kepada sahabat-sahabat Puteri UMNO yang bakal mengorak langkah dalam platform seterusnya, perjuangan kita tidak akan terhenti di sini. Saya berharap dan mendoakan agar sahabat-sahabat saya yang banyak berkorban dalam perjuangan Puteri UMNO demi parti akan diberi peluang dalam platform seterusnya untuk berkhidmat dan menabur bakti berbekalkan kematangan dan pengalaman yang penuh mencabar. Kenangan sepanjang perjuangan yang sama-sama kita lalui adalah sangat berharga untuk dijadikan kisah teladan dan sepadan kepada anak cucu kita suatu hari nanti. Setiap titik peluh dan keringat yang dicurahkan adalah jasa dan bakti yang tidak ternilai. Dalam kesempatan ini juga, masih belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah kepada pemimpin UMNO yang telah memenangi kerusi parlimen dalam PRU lepas dan yang telah dilantik dalam barisan kabinet. Selamat melaksanakan amanat yang cemerlang demi negara dalam kerajaan perpaduan. Sebagai pewaris bangsa dan tanah air Melayu yang benar-benar mempertahankan konteks perjuangan kemerdekaan, sematkanlah dalam jiwa dan hadamkan petikan yang ingin saya kongsikan ini dari salah seorang pemikir dan politikus yang berada ketika peretnya memerdekakan Malaysia. Dengarkan elok-elok. Kalau bangsa Melayu tidak menyedari hakikat perjuangan, dalam masa yang tidak lama lagi, bangsa Melayu akan tenggelam dalam gelombang bangsa yang menumpang. Saya akhiri kalam saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti binti Sabar, Ketua Puteri UMNO Wilayah Persekutuan, mengundur diri. Terima kasih Nurbaiti binti Sabar. Sebagai pembahas yang pertama,